Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus minggu depan bersama saya, Naila Huda. Dan pastinya fokus utama kami pada minggu akan datang adalah Hala Tuju Pembangunan Negara selama 5 tahun yang akan dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK-12 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Rakyat esok. Berhadapan dengan pandemik COVID-19 di penghujung RMK-11 dan selain perubahan pimpinan kerajaan, pembentangan RMK-12 ini dipinda sekurang-kurangnya 2 kali daripada tarikh asal pada 6 Ogos tahun lepas kepada Januari tahun ini sebelum akhirnya dibentang pada Isnin ini dan bersesuaian dengan tema Keluarga Malaysia. RMK-12 dijangka memberi keutamaan kepada aspek kebajikan dan perlindungan sosial masyarakat yang merupakan penggerak ekonomi negara dengan projek-projek pembangunan akan turut lebih berpaksikan kepada rakyat berbanding dengan projek-projek mega baharu. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengupas mengenai RMK-12, apa jangkaan kita dan apa yang perlu dijadikan keutamaan dalam RMK ini adalah Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia UUM. Terima kasih Prof bersama saya dalam Fokus minggu depan RMK-12. Pertama sekali, apa jangkaan dan harapan Profesor? Pertama sekali, rancangan Malaysia ke-12 ini adalah satu rancangan yang bagi saya perlu ada satu anjakan paradigma yang begitu besar kerana kita berhadapan dengan satu cabaran yang kita tidak pernah lalui sebelum ini. Dan kita juga harus faham bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini adalah satu bentuk kesinambungan daripada perancangan-perancangan yang telah pun ataupun strategi dasar yang telah pun dilaksanakan. Sebagai contoh 8 pakej rancangan ekonomi dan juga belanjawan 2021 yang telah dilancarkan. Jadi saya melihat rancangan Malaysia ke-12 ini adalah satu dasar yang berbentuk jangka sederhana yang akan memacu ekonomi negara pasca pandemik. Jadi bila kita kata pasca pandemik ini, inilah bagi saya keadaan yang saya rasa agak mencabar kerana banyak ketidakpastian yang kita akan tempuhi di masa hadapan. Begitu juga dengan keadaan pandemik pada ketika ini. Jadi saya mengharapkan bahawa adanya satu strategi yang lebih menyeluruh yang memfokus kepada sememangnya keadaan rakyat dan juga dari aspek sektor kesihatan dan juga yang paling penting juga bagi saya adalah bagaimana kita cuba untuk memfokus bagaimana kita cuba untuk melaksanakan satu strategi yang lebih konkret dan komprehensif berkenaan dengan usaha untuk mencapai agenda kelestarian dan juga kemampanan, iaitu sebagai contoh untuk mencapai 17 sasaran di dalam SDG 2030 itu sendiri. Prof, sebelum kita melihat ke hadapan membincangkan RMK-12 dan pembangunan negara 5 tahun ini, bagaimana pula pencapaian RMK sebelum ini, RMK-11 misalnya? Adakah kita sudah melakukan penilaian dan juga accountability yang mencukupi terhadap rancangan-rancangan sebelum ini? Ini sebenarnya satu persoalan yang baik kerana saya melihat trend di Malaysia lah dari segi perancangan ni. Sebenarnya kita jarang melihat dan juga melihat apakah beberapa mungkin perkara yang kita boleh pelajari dari sudut pelaksanaan dan juga dasar yang kita lakukan. Bukan sahaja rancangan Malaysia, tetapi juga kalau kita lihat sebagai contoh dasar-dasar jangka panjang yang telah kita laksanakan selain daripada mungkin dasar ekonomi baru, tetapi mungkin seperti wawasan 2020 kita tidak banyak membincang secara kritikal apa yang kita boleh pelajari dalam wawasan 2020 itu. Begitu juga mungkin beberapa dasar sebelumnya seperti dasar transformasi nasional. Jadi sebab itu saya melihat bahawa ini mungkin satu dimensi baru yang mungkin perlu dilihat kerana dalam keadaan ketidakpastian pada ketika ini, mungkin rancangan 5 tahun ini perlu disemak sekerap kalinya. Mungkin tidak lagi boleh kita lihat dalam masa setengah penggal dan sebagainya kerana keadaan sekarang ini berubah dengan begitu cepat. Jadi ini perkara yang mungkin saya fikir kita boleh lihat. Dan apakah implikasinya jika kalau kita tidak mencapai sasaran-sasaran yang diletakkan? Sebagai contoh, rancangan Malaysia ke-10, kita sasarkan pertumbuhan ekonomi
purata 6% daripada tahun 2011 hingga 2015, dan kita tahu bahawa sasaran itu tidak dicapai kerana kita hanya mencapai pertumbuhan purata 5.3%. Begitu juga dengan rancangan Malaysia ke-11. Tapi rancangan Malaysia ke-11 ini kita tahu bahawa tahun lepas pertumbuhan kita menguncup 5.6%. Tapi isu dia sekarang ni bukan saja kita melihat kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Jadi ada pelbagai lagi sasaran dan juga mungkin indikator-indikator yang perlu diletakkan. Namun begitu, kita juga perlu melihat apakah perkara yang mungkin tidak dicapai pada perancangan 5 tahun yang lepas supaya mungkin kita boleh melakukannya dengan lebih baik. Sebagai contoh, kalau saya nak lihat dalam rancangan Malaysia ke-11, kita ada satu usaha untuk melihat contohnya pengukuran kemiskinan itu dalam perspektif yang kita katakan multidimensional, tetapi dari segi pelaksanaannya, dan saya fikir sehingga ke hari ini kita masih lagi memfokus kepada kemiskinan itu dalam konteks PGK, pendapatan garis kemiskinan. Jadi ini yang perkara yang saya fikir kita perlu lihat menuju ke hadapan, sama juga dari aspek peningkatan dalam produktiviti, meningkatkan kuasa beli rakyat. Kalau kita lihat rancangan Malaysia ke-11 itu sendiri, tema dia adalah pertumbuhan berpaksikan rakyat. Jadi saya fikir dalam rancangan Malaysia ke-12 ini kita juga selain daripada merangka dasar-dasar dan strategi yang baru yang perlu mengambil kira keadaan pandemik COVID-19 dan juga pasca pandemik, kita juga perlu meneliti secara kritis bagaimana pelaksanaan dan juga strategi yang dilaksanakan pada rancangan-rancangan Malaysia yang lepas. RMK12 ini dikatakan akan menjadi satu rancangan yang inklusif dan holistik dan menyeluruh. Dan seperti yang Prof katakan tadi, penting sebelum kita nak menilai sebarang pencapaian, kita perlu tetapkan KPI, indikator-indikator tertentu. Jadi tadi Prof ada menyebut tentang beberapa KPI atau indikator yang lain. Mungkin selain daripada sekadar melihat kepada KDNK, kita juga perlu melihat kepada indikator lain. Dan sekiranya kita ingin RMK 12 yang benar-benar inklusif dan mengambil kira kesejahteraan masyarakat, pastinya ini melihat lebih daripada sekadar KDNK. Apa lagi indikator KPI yang perlu kita tetapkan dalam kita ingin merancangkan pelan pemulihan dan juga pembangunan negara yang lebih holistik. Kalau kita nak ambil kira kesejahteraan masyarakat, wanita, kanak-kanak, anak muda, ini semua tidak reflected dalam sekadar KDNK. Apa lagi mungkin cadangan, measurement dan KPI yang boleh bersifat lebih inklusif? Ya, sebelum kita membincangkan apakah indikator, sebab itu kita perlu jelaskan dahulu apakah dasar dan juga strategi yang cuba diperkenalkan. Jadi mungkin inilah dia saya berpendapat juga manifestasi kepada konsep keluarga Malaysia itu, supaya pertumbuhan dan juga bukan saja pertumbuhan tapi pembangunan itu kita akan lihat dengan lebih inklusif. Jadi Naila menyentuh tadi pelbagai aspek yang bagi saya lebih berteraskan kepada people centric. Inilah bila kita katakan pembangunan rakyat itu dia bukan hanya melihat kepada KDNK ataupun melihat kepada pendapatan isi rumah semata-mata. Jadi kita tahu bahawa masalah seperti isu kemiskinan bandar, isu dari segi pemakanan yang sihat, terutamanya kepada golongan kanak-kanak, golongan rentan. Kita juga ingin melihat dari segi isu gender equality. Sebenarnya ini semua ada diletakkan di dalam 17 sasaran SDG 2030 itu. Jadi kalau kita betul memfokus kepada SDG 2030, jadi kita perlu ada strategi-strategi yang khusus untuk kita nak cuba menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh, dari isu gender equality, ataupun kita nak lihat dari segi pemerkasaan ataupun bantuan kepada kanak-kanak. Jadi ini sememangnya memerlukan satu strategi yang lebih menyeluruh. Dan saya juga ingin menyentuh satu lagi dimensi penting, iaitu dari sudut bagaimana kita nak menjaga dari segi kelestarian dan juga kemampanan. Saya fikir ini adalah satu sasaran yang saya fikir sudah pun long overdue lah, sebab saya nampak dalam rancangan Malaysia ke-11 pun ada ditekankan, tetapi kalau kita lihat memang
dari segi pencapaiannya mungkin perlu dilihat semula. Sebab itu mungkin rancangan Malaysia ke-12 boleh meneruskan agenda ini dan mungkin lagi melihat bukan saja dari sudut SDG 2030 itu, tetapi mungkin ada model-model spesifik yang mungkin boleh diterapkan seperti mungkin donut economics contohnya, supaya kita boleh ada satu KPI baharu, KPI yang lebih menjurus kepada dimensi-dimensi yang melibatkan kita kata pembangunan yang menjaga kita punya persekitaran planetary earth ini. Jadi dia perlulah bagi saya bersekali bukan saja kita melihat kepada pembangunan rakyat itu. Jadi ini memerlukan kerajaan meletakkan strategi yang lebih menyeluruh. Jadi kita tidak boleh lagi menjangkakan bagi saya lah mungkin adanya satu strategi yang kita katakan berbentuk kosmetik ataupun strategi yang hanya address perkara itu secara yang surface saja. Jadi kita perlukan satu strategi yang lebih holistik di masa depan. Prof menekankan kepentingan kelestarian dan juga kemampanan dalam RMK 12 ini. Seperti mana yang kita lihat dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA sekarang ini yang sedang berlangsung di New York, pemimpin negara lain juga kebanyakannya rata-rata menekankan juga isu yang sama, isu perubahan iklim, keperluan untuk melabur dalam sektor tenaga baharu, tenaga boleh diperbaharui. Adakah Prof melihat negara kita sudah berada di landasan yang tepat untuk kita bergerak ke hadapan melabur dalam industri sektor tenaga baharu bergerak ke hadapan ke arah kelestarian ini? Masih banyak yang boleh dibaiki. Sebabnya kalau kita melihat daripada perspektif perbelanjaan itu sendiri pun sebenarnya banyak perbelanjaan kita masih lagi ditumpukan kepada transformasi yang ke arah yang dikatakan ke arah digitalisasi. Jadi saya melihat sebenarnya kita banyak memfokus kepada digitalisasi, ekonomi digital. Saya tidak nafikan ekonomi digital itu memang juga sedikit sebanyak ada memberikan sumbangan kepada kelestarian kerana mungkin dari segi teknologi itu kita mungkin akan mengurangkan mungkin penggunaan kertas ataupun kita mungkin akan banyak menggunakan digitization. Jadi digitalisasi dan digitization itu ada dan lebih kepada itu. Tapi dari segi kita melihat kepada pelaburan terhadap yang kita katakan kelestarian ini bagi saya masih kurang sebab contoh kita ada 6R. Saya tak nafikan sekarang kita telah pun berada pada kalau saya tengok 3R yang terakhir ini recovery, revitalize, reform itu 6R. Tapi dari sudut kelestarian itu 6R itu pun ada tapi saya lihat secara keseluruhannya kurang ditekankan. 6R itu reuse, reduce, redesign, remanufacture, recover, recycle. Ini semua perkara-perkara yang berlandaskan kepada ekonomi rendah karbon. Rendah karbon ini masih lagi bagi saya belum ditekankan di dalam pelan-pelan yang telah pun diletakkan. Jadi inilah saya fikir satu peluang untuk kita reset ekonomi kita selain daripada digitalisasi itu. Digitalization dan digitization kita juga perlu memfokus secara langsung kepada kelestarian ini ekonomi yang dikatakan ekonomi kitaran itu supaya banyak lagi insentif yang kita boleh lihat menuju ke hadapan kerana ini dia saling berkait dengan ekonomi rakyat kerana kalau kita kata ekonomi rakyat itu secara yang kita kata asasnya kalau keadaan persekitaran itu tidak baik, tidak dijaga dengan baik. Jadi ini akan mengakibatkan kehidupan kita, kesejahteraan hidup kita akan terjejas di masa akan datang. Dan ini boleh menjadikan perkara yang tidak dapat diubah. Bukan seperti kalau kita cuba untuk nak address contohnya aspek pandemik COVID-19. Ini mungkin kita boleh address dari segi bagaimana kita nak memerangi wabak ini. Tapi kalau sudah keadaan
persekitaran itu dikatakan irreversible. Jadi ini memberikan masalah yang sangat besar kepada ekonomi kita jika tidak ditangani daripada sekarang. Ya, masa terbaik untuk kita reset sistem ekonomi dan juga pembangunan ekonomi negara untuk 5 tahun ini. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, merupakan Ketua Unit Penyidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM, mengupas mengenai pembentangan RMK ke-12 esok dan seperti mana yang kita bincangkan tentang pembentukan RMK 12 yang lebih inklusif, holistik dan people-centric. Pastinya di sini kita perlu melihat daripada perspektif tenaga pengajar di sekolah juga, dengan kita menuju ke arah pemulihan ekonomi dan juga pembukaan sektor sosial seperti pembukaan sekolah tidak lama lagi. Pastinya kita ingin melihat di sini pembaharuan untuk sektor pendidikan negara juga. Jadi kita akan teruskan perbincangan RMK 12 dan juga menjelang pembukaan sekolah di beberapa negeri pada 3 Oktober ini. Selepas ini dalam Fokus minggu depan, kita berhenti rehat seketika. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan dan berbaki lebih kurang seminggu sebelum pembukaan semula sekolah pada 3 Oktober ini secara berperingkat di beberapa negeri tertentu di dalam beberapa fasa PPN ini. Pastinya kita ingin melihat kepada persiapan guru dan juga murid sekolah menjelang pembukaan sekolah ini, dan pastinya situasi sekarang sedikit berbeza dengan pembukaan sekolah sebelum ini. Diharapkan dengan program vaksinasi yang juga kini melibatkan remaja dan juga perjalanan negara menuju ke arah endemik, mungkin kali ini pembukaan sekolah dapat kekal untuk jangka masa yang lebih panjang dan tidak berlaku lagi penutupan sekolah seperti mana yang kita saksikan dalam sepanjang tahun yang lepas ketika negara menangani pandemik COVID-19. Pastinya satu tahun yang tidak menentu buat murid sekolah dan juga guru-guru. Jadi untuk membincangkan persiapan murid dan juga guru sekolah menjelang pembukaan sekolah pada 3 Oktober ini, sudah bersedia bersama saya dalam Fokus minggu depan Alina Amir, pengasas bersama Arus Academy. Terima kasih Alina bersama saya dalam Fokus minggu depan. Melihat kepada pembukaan sekolah tidak lama lagi, bagaimana Alina melihat cabaran murid sekolah untuk memasuki sekolah semula selepas setahun mereka melalui pembukaan dan penutupan sekolah, satu tahun yang tidak menentu buat mereka? Okey, ada beberapa cabaran yang boleh saya lihat untuk murid. Yang pertama adalah dari segi menyesuaikan diri dengan perubahan rutin harian mereka. Setelah berbulan-bulan berada di rumah dengan rutin harian di rumah adalah sesuatu yang agak mencabar, terutamanya untuk anak-anak yang masih kecil. Malah dalam menjalankan program dalam talian bersama anak murid, kami mendapati bahawa ramai murid yang dah biasa tidur lambat dan bangun waktu tengah hari. So menyesuaikan diri dengan rutin harian adalah satu cabaran. Yang kedua adalah dari segi menyesuaikan diri untuk belajar bersemuka. Dari segi pemberian fokus dalam kelas dan dalam talian adalah dua perkara yang berbeza. Kita dah nampak dahulu bila sekolah dibuka untuk seketika, anak-anak murid kembali ke sekolah tanpa tenaga yang sama. Jadi guru-guru mendapati mereka lebih senyap, susah nak fokus dalam kelas, kurang berinteraksi dan sebagainya. Jadi banyak penyesuaian yang perlu berlaku. Lebih-lebih lagi jika anak-anak ini melalui trauma sepanjang berada di rumah ataupun mempunyai pengalaman yang tidak membina sepanjang COVID ini. Yang ketiga adalah walaupun murid-murid dah melalui pembelajaran dalam talian yang diberikan oleh guru-guru mereka sepanjang penutupan sekolah, bukan semua murid yang dapat mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik disebabkan banyaklah faktor-faktor keadaan sekeliling dan sebagainya. Jadi murid yang ketinggalan ataupun yang terkehadapan akan mendapati belajar dalam kelas adalah sesuatu yang sangat mencabar. Dari sini kita boleh lihat keperluan untuk membimbing murid yang akan kembali ke sekolah akan jadi sesuatu yang berbeza-beza lah mengikut pengalaman mereka. Bagaimana pula dengan cabaran guru-guru di memasuki sekolah semula, kerana kita tahu juga cabaran yang didepani ketika PDPR ini bukan saja cabaran buat murid, guru juga berdepan ketidaktentuan sepanjang tahun ini dengan cabaran bebanan kerja mereka juga bertambah dengan PDPR. Jadi adakah ini satu detik yang amat sukar untuk mereka menyesuaikan diri semula ke sekolah? Bagaimana Alina melihat? Alina juga ada pengalaman berada di sekolah sebelum ini melalui Teach for Malaysia, jadi mungkin Alina boleh kongsikan juga pengalaman ini. Okey, yang memang betul tu Naila. Tapi kita perlu ingat dan kita perlu acknowledge bahawa kebanyakan guru-guru kita juga adalah ibu bapa yang perlu menguruskan anak masing-masing untuk pembukaan sekolah dan pada masa yang sama perlu menguruskan diri untuk kembali ke sekolah. Dan berada dalam situasi begini,
sahaja sudah menjadi sesuatu yang sangat mencabar. Jadi antara cabaran yang boleh kita lihat untuk guru-guru adalah yang paling ketara. Pertama, memastikan murid-murid dan warga sekolah mengikutlah SOP yang ditetapkan. Murid, guru, warga sekolah perlu berasa selamat dan rasa yakin bahawa keadaan sekolah itu tidak meletakkan mereka dalam risiko mendapat COVID atau membawa pulang COVID. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga akan melihat murid-murid kembali ke sekolah di tahap kesediaan untuk kembali ke sekolah yang berbeza. Jadi bimbingan di situ juga dah jadi personalised untuk murid yang berbeza. Kita juga akan berdepan dengan murid yang sedang atau telah melalui trauma daripada pandemik COVID yang mungkin akan memerlukan perhatian yang lebih daripada cikgu-cikgu. Guru-guru juga perlu ada bimbingan dan bantuan yang cukup untuk memastikan mereka boleh membantu setiap anak murid mereka yang kembali ke sekolah dan juga yang tidak kembali ke sekolah bila pembukaan sekolah nanti. Alina, kita tahu sepanjang tahun ini satu isu besar buat murid-murid sekolah dan juga ibu bapa adalah penyampaian maklumat, komunikasi dan juga persiapan mereka bergantung kepada komunikasi itu. Bagaimana Alina melihat pada pembukaan sekolah kali ini, adakah persiapan mereka mungkin lebih bertambah baik berbanding sebelum ini dengan lebih banyak maklumat dan penjelasan yang diberikan oleh pihak kementerian? Kita tahu ini satu isu yang perlu ditambah baik, tetapi kali ini pula bagaimana Alina melihat? Bagi saya memang ada penambahbaikan dari segi komunikasi dan kejelasan proses, terutamanya dari segi garis masa, dari segi pemberian masa untuk mengumumkan pembukaan sekolah supaya guru, murid, ibu bapa mempunyai masa yang secukupnya untuk bersiap sedia. Dalam keadaan di mana keresahan sedang memuncak, I think over communication is better than under communication. Tak apa kalau kita sertakan lebih maklumat, bukan sahaja dari segi SOP, tetapi juga apa bimbingan yang akan disediakan untuk guru-guru, untuk murid-murid dan ibu bapa. Apa yang akan berlaku jika murid-murid kembali ke sekolah tanpa tahap kesediaan yang mencukupi. Apa yang perlu dilakukan jika guru-guru mendapati murid-murid sedang melalui anxiety, keresahan ataupun depression. Apa yang boleh dilakukan oleh guru-guru? Adakah perkara-perkara ini telah dijelaskan kepada guru-guru dan pihak sekolah tentang apa tindakan yang sesuai untuk diambil jika mereka melihat perkara ini di sekolah? Jadi perkara-perkara dari segi bimbingan tambahan ini masih lagi kurang jelas bagi saya, masih lagi samar. Jadi apa yang cikgu-cikgu boleh buat untuk membimbing setiap anak murid? Apa yang cikgu-cikgu boleh buat jika bukan semua anak murid kembali ke sekolah? Apa yang boleh kita buat jika kita mendapati murid-murid tidak belajar apa-apa langsung sepanjang penutupan sekolah? Jadi dari segi itu mungkin bimbingan kurang jelas apa yang perlu dilakukan oleh guru-guru dan pihak sekolah. Ya. Okey, sebentar tadi kami mendapatkan pandangan pakar ekonomi. Apa harapan dan jangkaan menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12 RMK12 esok? Pandangan Alina pula, pastinya dalam kita mencakap tentang RMK ke-12 ini yang dikatakan bersifat lebih inklusif, people centric atau rakyat centric. Di sini penting juga untuk kita menekankan kepentingan pembaharuan sistem pendidikan negara. Bagi Alina, apa yang diperlukan untuk sistem pendidikan dalam RMK12? Bagi saya, kita memerlukan sistem pendidikan yang boleh berdaya tahan dalam apa jua situasi, yang tidak akan lumpuh apabila sesuatu kecemasan seperti pandemik berlaku. Sebagai sebuah negara, kita perlukan infrastruktur pendidikan yang kukuh yang boleh berdiri dan membantu setiap anak murid dari setiap lapisan masyarakat. Ini membawa kita kepada pengajaran daripada pandemik ini di mana COVID-19 seakan-akan menjadi kanta pembesar kepada ketidaksamarataan dari segi kualiti dan akses kepada pendidikan di seluruh negara. RMK12 mesti melihat kepada akses dan pemilikan peranti dan infrastruktur yang kukuh untuk pembelajaran dalam talian berterusan. Kita tak boleh selesa dengan keadaan pembukaan sekolah contohnya kalau kita tidak continue untuk memperkukuhkan infrastruktur yang untuk menjadikan sistem pendidikan kita ni berdaya tahan. Bantuan dan bimbingan dari segi memastikan anak murid tidak terus ketinggalan dari segi tahap pembelajaran mereka juga mesti ada dalam perancangan. Jadi memastikan guru boleh menjalankan strategi dalam bilik darjah yang membolehkan accelerated learning dijalankan dan juga pendekatan pembelajaran teradun atau blended learning dan hybrid learning. Ini memerlukan kemahiran digital both untuk guru dan juga anak murid. Jadi mesti ada bantuan dan bimbingan ini dalam RMK12 untuk memastikan sistem pendidikan kita ini berdaya tahan lah. Walaupun sekolah akan tertutup dalam masa 2-3 bulan ke,
kita masih boleh meneruskan sistem pembelajaran. Selain daripada itu, bimbingan dari segi kesihatan mental untuk memastikan anak-anak murid kita dan juga guru-guru kita dibantu. Guru-guru masih tahu tanda-tanda keresahan, anxiety, depression, trauma daripada anak murid supaya kita dapat memberikan intervensi yang sepatutnya. Dan akhir sekali, apa yang saya harapkan daripada RMK12 dalam sistem pendidikan adalah pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data yang lebih meluas untuk membantu murid-murid dan guru-guru mendapat gambaran yang lebih jelas tentang di manakah anak murid kita dari segi tahap pembelajaran mereka. Ini akan membantu kita membina program dan pendekatan yang lebih baik, membina sebuah intervensi pendidikan yang berpandukan data. Sistem pendidikan negara yang lebih berdaya tahan tidak kira krisis apapun yang melanda negara. Terima kasih kepada Alina Amir, pengasas bersama Arus Akademi, mengupas sedikit sebanyak mengenai persiapan menjelang pembukaan semula sekolah pada 3 Oktober ini. Dan itu sahaja masa kita dalam Fokus minggu depan bersama saya Naila Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.